cantik mulus dara Melayu, berkain gerus halus sulaman, tinggi halus budaya Melayu, kekal harus zaman bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu Malaysia. Bersama dengan saya, Syafiqah dari pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Wartawan anda, Yusas hari ini. Di pagi cerah ini, saya berharap semoga kawan-kawan saya di luar sana dalam keadaan yang baik. Baik, tajuk kita hari ini adalah adat dan budaya Melayu. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk yang terdiri dengan pelbagai kaum dan juga agama. Setiap kaum mempunyai adat resam dan kebudayaan masing-masing yang boleh diamalkan dengan aman dan damai di Malaysia. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan adat? Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, perkataan adat ini diertikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu lagi. Di dalam sesuatu masyarakat merupakan hukum dan peraturan yang harus kita patuhi. Seterusnya, daripada Ahmad Fauzi dan juga Abdul Rahman 1996 pula telah mengtakrifkan budaya sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat daripada sistem idea, daripada nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma dan juga adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksudkan perkataan Melayu? Melayu ini disebut sebagai ciri ataupun sifat yang diperlihatkan kepribadian Melayu. Beralih kepada permasalahan kajian yang dibincangkan ini, terdapat isu-isu yang ingin dibangkitkan iaitu adat dan budaya Melayu yang mana semakin ditelan zaman kini. Seiring dengan era globalisasi ini, banyak adat dan budaya Melayu dipandang hanya dengan sebelah mata dan dilupakan oleh masyarakat di Malaysia. Hal ini boleh dilihat daripada segi pupusnya adat pepatih yang diamalkan oleh warga asal Negeri Sembilan. Adat ini merupakan warisan turun-temurun dan telah diasaskan oleh seorang pemimpin Minangkabau yang bernama Sultan Balun yang digelar sebagai Datuk Pepatih Nan Sebatang. Penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat dapat dilihat dan diperhatikan semakin berkurangan pada masa kini. Perkara ini terjadi kerana ibu bapa pada zaman kini lebih gemar mengajar dan memperkenalkan kepada anak mereka tentang bahasa asing dan bahasa yang tidak sepatutnya. Misalnya, ibu bapa membiasakan kanak-kanak menonton video dan cerita bahasa Inggeris sehingga mereka melupakan kewujudan bahasa Melayu adalah bahasa di Malaysia. Dengan kata lain, pupus bahasa Melayu, pupuslah bangsa Malaysia. Pula kita kepada objektif kajian untuk tajuk adat dan budaya Melayu. Objektif pertama yang kami gunakan ialah perbezaan adat dan budaya Melayu yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, punca adat dan budaya Melayu semakin ditelan zaman di Malaysia. Dan yang terakhir sekali ialah kaedah dalam memertabatkan kembali adat dan budaya Melayu di Malaysia. Kembali lagi kita dalam Yusas hari ini. Hari ini kita membawa tetamu jemputan kita yang teristimewa. Yang pertama bernama Nur Farauhidah binti Idris. Tetamu yang kedua, Nurul Diana Azmina binti Azman. Tetamu yang pertama, bolehlah saya bertanyakan soalan kepada awak. Apakah kaedah kajian yang diberikan oleh Farah sebagai seorang pelajar dalam membincangkan tentang isu adat dan budaya Melayu pada masa kini? Terima kasih atas soalannya. Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah pendidikan perpustakaan iaitu sebuah buku yang bertajuk Isu-Isu Budaya dan Pembangunan Sosial yang dikaryakan oleh Cik Su Mustafa. Buku ini secara keseluruhannya membincangkan mengenai kebudayaan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya selepas era kolonial.
Secara dasarnya pula, bentuk kekeluargaan masyarakat Malaysia yang kini yang berorientasikan pengolahan budaya telah dilakukan untuk disesuaikan dengan tuntutan masa. Selain itu juga, daripada aspek asimilasi budaya, terdapat satu perkara yang dikongsikan oleh keseluruhan Malaysia, iaitu bahasa. Itu saja daripada saya. Saya Wajah Farah. Cik Nurobiat, jadi saya tahu selain kaedah yang digunakan oleh Farah tadi, apakah kaedah lain yang digunakan oleh Diana dalam menganalisis adat dan budaya Melayu ini? Terima kasih atas soalan saudari. Selain daripada kaedah kepustakaan yang telah dinyatakan oleh Farah, kaedah lain yang digunakan dalam kajian ini termasuklah kajian kaedah kajian analisis bahan media. Seperti yang kita tahu, bahan media ini digunakan sangat luas, secara luas dan banyak membantu dalam merungkai berbagai perspektif. Seperti yang kebiasaan yang kita tahu, aspek budaya Melayu ini bukan sahaja menjadi tumpuan dalam alam cyber serta canggih kini, namun isu adat juga tidak ditepikan dalam budaya ini juga. Seperti mana dalam petikan kita yang telah kami jumpa, iaitu Sinar Harian yang menyatakan budaya dan adat ini perlu dihormati dan diraikan ataupun diharmonikan agar tidak luput dari zaman, dan terutamanya kepada golongan generasi muda. Baik, terima kasih Diana. Balik kepada Farah, jadi saya bertanyakan soalan lagi. Boleh. Seperti saya ketahui, Farah ada gunakan lagi sebuah buku untuk meneruskan kajian ini dengan lebih terperinci. Kalau tidak keberatan, bolehkah Farah kongsikan dengan kami semua? Boleh. Saya tidak keberatan langsung untuk kongsikan kepada semua, sebab seperti yang kita tahu kan, ilmu ini haruslah dikongsikan bersama. Jadi buku yang kedua yang saya gunakan ialah buku hasil karya Fellow Kanan, Pusat Sains dan Alam Sekitar, itu Institusi Kefahaman Islam Malaysia, itu IKIM. Dalam buku ini menyatakan bahawa pada zaman kini masyarakat semakin melupakan tradisi lisan yang selama ini mengangkatkan dan membentukkan perarakan bangsa, kerana masyarakat Melayu telah berlakunya proses perubahan, terutamanya tekanan daripada peradaban asing dan proses globalisasi. Oleh sebab itu, anggota masyarakat sekarang ini menghadapi masalah dalam mempertahankan tradisi pada masa kini. Itu yang sekarang kita tengok tradisi masa kini cukup rendah. Ini dah sangat tipis dan pupus. Lagi-lagi daripada golongan remaja pada masa kini. Itu saja daripada saya. Terima kasih ya Farah. Berbalik pada Diana, boleh saya tahu kenapa generasi muda kini ditekankan atas kemudaran adat bersama? Okey, baik. Untuk menjawab persoalan saudari, kenapa generasi muda ditekankan? Betul. Okey, hal ini menekankan bahawa generasi muda kini banyak mengundang perspektif-perspektif yang berlainan. Hal ini ditekankan kepada generasi muda kini kerana adat-adat seperti adat Islam yang menjadi mendung atas pandangan generasi muda kini yang beranggapan sekiranya adat ini diteruskan ataupun diamalkan oleh seseorang, maka seseorang itu dianggap sebagai kolot atau tidak mengikut perkembangan terkini, trend terkini yang berasaskan budaya barat ataupun budaya dari negara-negara lain seperti Korea Selatan yang mendapat tumpuan yang besar. Oleh itu, timbullah persetujuan terhadap pandangan ungkapan dari jurnal yang kami temui oleh pengerusi Majlis Penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia, iaitu PPIM, di mana menyatakan budaya Melayu dan adat dasar yang diwarisi haruslah
mengikut ataupun kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya generasi Melayu, generasi anak besar. Itu saja, terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Kepada semua dalam diskus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tajuk kita pada hari ini ialah adat dan budaya Melayu. Tajuk ini menarik untuk kita kupaskan bersama-sama pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat pada hari ini kurang cakna tentang wujudnya adat dan budaya Melayu di Malaysia. Jadi, mari kita kupaskan dengan lebih teliti. Pada pagi ini, kita ada barisan panel-panel yang akan menjelaskan sedikit tentang tajuk ini. Yang pertama, kita ada Puan Ayu Zurain merupakan Pegawai dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Yang kedua, kita ada Puan Aina Nazilah binti Jamizi, Wakil dari Media Akhbar Sunnah Harian. Dan yang terakhir sekali, bertujuan purple, kita ada Dr. Alia Safia, pensyarah daripada Fakulti Sains Kemanusiaan dari UPSI. Kita beralih pula kepada moderator yang pertama. Terima kasih Cik Moderator. Saya ingin bertanya kepada Dr. Ayu. Dr. Ayu sihat? Sihat. Alhamdulillah. Pada pendapat Dr. Ayu, apakah perbezaan antara adat dan budaya di Malaysia? Terima kasih atas soalan. Secara umumnya tahu bahawa adat dan budaya ini sebenarnya berbeza. Tapi masyarakat kini masih berfikir-fikir sama ada adat dan budaya itu sama atau bukan. Adat ini sebenarnya adalah peraturan dalam hidup masyarakat. Menurut banyak pakar-pakar undang-undang dan adat menyatakan bahawa adat itu merupakan tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi corak atau kebiasaan hal yang dilakukan. Contohnya macam adat perkahwinan, adat kematian. Kalau budaya ini pula, dia adalah cara hidup dan warisan tradisi sesebuah masyarakat. Contoh budaya ni, budaya itu contohnya macam kaum. Di Malaysia ni ada 3 jenis kaum yang orang biasa dengar, contohnya Melayu, Cina, India. Apa budaya yang mereka amalkan? Contoh dalam perkahwinan, pakaian atau makanan macam gitu. Okey, terima kasih Dr. Ayu. Okey, beralih ke moderator seterusnya. Terima kasih Cik Moderator kita. Sebelum kita beralih yang seterusnya, panel kita pada hari yang kedua, Puan Aina Nazilah, cantik manis bertulis hitam. Assalamualaikum. Cik panel kita sihat? Alhamdulillah. Saya nak tanya soalan, boleh kan? Kita teruskan nanti dengan saya nak tanya sedikit. Bagi pendapat Puan, apakah punca adat Melayu semakin ditelan zaman di Malaysia pada zaman kini? Manakala dia sudah memuji kepada saya pun ingin membalas sepatutnya sikit. Okey, kita setapak bangkit walaupun baju hitam tetap pada manis. Okey. Punca adat Melayu yang saya boleh katakan adalah disebabkan amalan-amalan tradisi tidak dikembangkan, tidak diambil berat oleh masyarakat sekarang. Sebabnya sekarang ni kita boleh tahu yang negara kita ni makin maju, makin berkembang. Jadi apa salahnya sebagai kita masyarakat untuk kita mengembangkan adat Melayu kita juga. Dan contohnya kita boleh tengok daripada segi perkahwinan. Dari segi perkahwinan kita boleh lihat zaman sekarang ni tidak semua pasangan mengambil berat di atas step yang utama untuk ke arah perkahwinan. Ketika perkahwinan orang katakan iaitu merisik. Dan contoh yang lain juga saya boleh katakan macam siri junjung, siri pinang. Zaman sekarang ni susah untuk kita tengok dan lihat dari sini dikembangkan dan digunakan. Dan contoh yang lain juga yang saya boleh katakan dari segi kos hantaran. Di sekarang ni kita lihat zaman sekarang ni orang hantar kos hantaran kepada pasangan wanita dia berdasarkan taraf pendidikan masing-masing. Seadanya dia orang degree, diploma, dia orang ikut dia punya pendidikan, bukan sekadar dia orang punya ekonomi dan sebagainya. Itu yang saya boleh katakan dari segi punca adat sekarang. Yang saya dapat yang punca adat Melayu. Okay, kita beralih kepada panel moderator yang seterusnya. Terima kasih Cik Moderator. So, seperti yang kita tahu, di Malaysia ni mempunyai pelbagai sambutan hari raya. Contoh Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Aidilfitri dan lain-lain. So, saya nak bertanya kepada
Dr. Alia lah yang berseri-seri di situ. Okey, saya tanya, adakah dengan cara sambutan Hari Raya kita dapat memartabatkan balik budaya Melayu? Terima kasih Cikgu Moderator atas soalan tadi. Okey, pada pendapat saya lah sambutan Hari Raya ni adalah cara untuk memartabatkan lagi budaya Melayu. Okey, sebagai contoh, pada musim perayaan, masyarakat majmuk di Malaysia ni tidak kira bangsa, agama, adat dan sebagainya, mereka akan berkumpul bersama-sama untuk meraihkan perayaan tersebut. Okey, dan waktu perayaan itu juga akan ada makanan tradisi sebagai contoh lemang, ketupat, rendang, kurma tradisional dan sebagainya. Ini secara langsung mereka dapat mengenali makanan tradisi kita. Terima kasih atas penerangan. Baik, seterusnya saya beralih kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Rita. Okey, Dr. Ayu. Macam yang Dr. Ayu cakap tadi, adat dan budaya ini berbeza. Apa pula keunikan yang membezakan Malaysia dengan negara yang lain? Terima kasih atas soalan Cikgu. Macam Dr. Ayu cakap tadi, pasal sambutan perayaan itu antara satu keunikan yang Malaysia ada, luar negara lain kan. Macam sambutan Hari Raya, negara luar mana ada? Malaysia ada. Macam itu. Selain daripada itu. Terima kasih Cikgu Moderator. Macam Dr. Alia cakap tadi, antara keunikan yang ada di Malaysia, luar negara tiada. Macam Dr. Alia cakap, sambutan Hari Raya, sambutan Tahun Baru Cina, mungkin luar negara ada sambutan tersendiri, tapi itu antara keunikan yang ada di Malaysia. Keunikan lainnya, contohnya macam perkahwinan. Puan Aina ada cakap pasal ada perkahwinan sekarang tak sama sudah macam ada perkahwinan dulu. Tapi antara yang uniknya tentang ada perkahwinan ini adalah contohnya pakaian. Pakaian ikut kaum ataupun ikut bangsa yang ada di Malaysia ni unik. Macam ke modennya Malaysia, diorang sediakan museum. Melalui catatan yang saya dapat, dan dalam setiap tahun lebih kurang antara 6,000 pengunjung luar negara akan melancong dan tengok apa antara keunikan pakaian tradisional yang ada di Malaysia. Itu merupakan antara salah satu tarikan kenapa Malaysia tu banyak keunikan dari segi adat dan budaya. Bukan itu saja, antara negeri sembilan, mereka ada budaya iaitu orang Minangkabau. Diorang ada adat tersendiri. Antara adat yang digunakan masih adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. Adat-adat ni orang Minangkabau itu sendiri masih pegang sampai hari ini, dan adat tu menjadi daya tarikan dan keunikan untuk Malaysia sendiri. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Ayu atas perkongsian tadi Dr. Ayu kongsikan. Seterusnya kita balik ke moderator seterusnya. Terima kasih Moderator. Sebentar tadi kita dah tahu dari segi adat, dari segi aspek adat, kenapa kita lain sama Malaysia. So sekarang ni kami dan Siti semua bertanya dari segi aspek budaya pula. Kenapa budaya Melayu ni tidak diterapkan lagi pada zaman sekarang ni, Puan Aina? Okay, terima kasih moderator saya. Okey, mengenai punca budaya pula ya, dari segi budaya pula. Okey, zaman sekarang ni kita boleh lihat banyak media masa yang boleh cenderungkan kita ke arah negatif dan juga positif, tapi lebih kepada more negatif lah kan. Okay, macam yang kita tahu kan, TikTok kan dia boleh membuatkan kita lebih gemar untuk menari kan. Jadi dia kadang-kadang membuatkan seseorang tu cenderung ke arah yang mempersirkan agama. Jadi saya tak langsung boleh membuatkan sesuatu tarian tu tidak mencerminkan sesuatu budaya. Macam zaman dulu dia lebih kepada tarian macam zapin, macam kuda kepang yang selalu kita tengok dan selalu mempersembahkan. Tapi zaman sekarang susah untuk kita lihat tradisi budaya-budaya tersebut kan. Dan yang kedua yang bisa saya katakan punca dia adalah disebabkan ekonomi sekarang. Sekarang ni semua orang cuba untuk mengejar kemewahan, kewangan. Jadi di situ adalah salah satu punca kerana di dalam
yang tidak baik macam apa kita panggil rasuah dan sebagainya. Itu adalah salah satunya lah. Bagi itu saja dari saya. Terima kasih Pak Aina. Seterusnya moderator kita Cik Syafika. Terima kasih Dek. Okey, Melayu, kita tahu Melayu ni kaya dengan adat dan budaya. Jadi sebagai contoh ada perkahwinan macam Puan Aina cakap, ada istiadat perkawinan diraja dan lain-lain. Jadi soalan yang seterusnya lah saya tuju kepada Dr. Alia. Bagaimanakah kita nak kembangkan ataupun memperkenalkan lagi budaya Melayu ni dekat luar? Okey, soalan yang menarik. Terima kasih Cik Moderator. Okey, kita boleh lihat dalam sektor pelancongan. Seperti yang kita tahu, pelancongan ini adalah orang yang berada di luar negara datang melancong ke negara kita. Contohnya baru-baru ni saya ada tengok dekat YouTube, ada seorang YouTuber daripada Korea. Dia sering menjelajahi Malaysia dan datang ke kampung-kampung untuk masak bersama penduduk dekat situ lah kan. Lepas tu ini saya lihat langsung, mereka ni sebenarnya mempunyai minat untuk mengetahui corak hidup dan kebudayaan negara kita. Bila mereka sering datang ke negara kita, mereka dapat mempelajari sesuatu dialek maupun berbicara dalam dialek yang dipelajari. Oleh itu, jelaslah bahawa pelancongan merupakan salah satu cara terbaik untuk memartabatkan semula adat dan budaya Melayu di Malaysia. Terima kasih Dr. Alia. Seterusnya saya kembali lagi kepada Cik Moderator. Terima kasih kepada semua panel dan moderator atas perkongsian yang diberikan. Secara ringkasnya dapat disimpulkan melalui perbincangan hari ini bahawa budaya merupakan aset yang penting kerana ia melambangkan identiti sesuatu bangsa dan masyarakat. Oleh sebab itu setiap individu haruslah menghormati budaya individu yang lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah selama diamalkan oleh sesuatu kaum. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sukses hari ini.